Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu dalam siri Tazkirah Ramadan untuk tahun 2024 ini. Dan ini adalah episod yang ke-18. Dalam episod ini saya ingin memperingatkan diri saya dan anda semua tentang seriusnya taubat yang diwajibkan oleh Allah SWT ke atas semua kita. Dan kita kena memahami apakah akibat sekiranya kita tidak bertaubat kepada Allah SWT. Antara sebab seseorang itu tidak bertaubat adalah kerana kurangnya keyakinan yang kukuh dalam hati tentang akibat maksiat yang telah dilakukan, akibat kedurhakaan yang telah dilakukan terhadap Allah SWT. Jadi bila dia tidak tahu kesan di dunia ini dan lebih-lebih lagi di akhirat, maka dia tidak benar-benar merasakan keperluan yang mendesak untuk dia bertaubat. Perkara keduanya, kenapa seorang itu masih belum lagi bertaubat? Ini adalah disebabkan dia merasakan dirinya masih muda mungkin. Kematian masih jauh lagi. Sedangkan tidak ada sesiapa pun mengetahui bilakah detik nyawanya akan dicabut. Dan dia juga tidak memahami bahawa akibat yang sudah pasti berlaku ke atas dirinya seandainya dia mati tanpa bertaubat kepada Allah SWT, ataupun sekiranya dia tidak sempat untuk bertaubat nasuha kepada Allah SWT, dia akan diazab oleh Allah SWT di akhirat nanti dengan azab yang sangat pedih. Dan ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang membentangkan tentang azab ini. Tapi sekiranya tidak ditanamkan elok-elok, tidak melalui proses penanaman iman, maka keyakinan terhadap akhirat itu sangat samar-samar. Dia tidak benar-benar yakin yang di akhirat nanti memang Allah menyediakan azab bagi mereka yang durhaka dan yang tidak kembali kepada Allah SWT semasa mereka hidup setelah mereka melakukan maksiat ataupun kedurhakaan terhadap Allah SWT. Jadi ada banyak, kalau kita tengok akibat daripada kita melakukan maksiat. Saya mungkin mengulangkan perkara ini kerana saya merasakan perkara ini sangat penting. Tak ada satu musibah yang sebesar maksiat kita terhadap Allah SWT dalam hidup ni. Tapi orang sekarang ni dosa ni rasa tak ada apa-apa melakukan maksiatnya, sebab begitu nipisnya, begitu lemahnya iman kita, sehingga kita tidak merasakan
takut yang amat sangat apabila kita telah melakukan dosa. Benarlah kata seorang sahabat Rasulullah SAW yang mengatakan di akhir umat yang kemudian nanti, dia menganggap dosa itu macam ada lalat yang dia ganggu sikit saja macam itu. Sedangkan para sahabat merasakan satu dosa itu umpama satu batu besar yang hampir-hampir jatuh atas kepala dia. Jadi seriusnya kita terhadap akibat maksiat dan kesannya sekiranya kita tidak bertaubat, antaranya adalah yang pertamanya saya sebutkan awal-awal dalam episod yang awal, dia akan menggelapkan hati kita, dan hati itu akan merosot sehingga dia akan keras membatu, dan hati mungkin mati. Dan hati yang mati ini pula banyak akibatnya. Dia tidak mampu melakukan ibadat, dia bermalasan ibadat, dan dia semakin hampir kepada kemunafikan, dan mungkin kehilangan iman. Kan? Yang keduanya, sekiranya dia tidak bertaubat dan dia terus-menerus melakukan maksiat, hawa nafsunya semakin kuat, semakin berkuasa, sehingga dirinya telah ditawan oleh nafsu syahwatnya. Dia telah menjadi tawanan nafsu syahwat dia. Itu perkara yang mungkin kita tidak nampak juga. Tetapi yang seterusnya, kesan di dunia ini adalah dia tidak akan rasa bahagia dan tenteram dalam hidup dia. Kita mungkin kata juga ada orang yang buat maksiat, itu istidraj. Memang Allah telah membiarkan dia, dan Allah akan menyentap nyawa dia nanti dalam keadaan dia sedang benar-benar durhaka pada Allah SWT, dan Allah akan mengazab dia di akhirat nanti. Itu. Baik, kita menyedari bahawa kita sangat-sangat perlu kepada taubat. Kita juga tahu syarat-syarat melakukan taubat itu. Dan kita ingin melakukan taubat itu sekarang, bukan menangguhkannya. Tapi kita kena tahu juga tanda-tanda sekiranya taubat itu diterima, bagaimana tanda-tandanya. Tanda yang dijelaskan oleh para ulama, yang pertamanya, dirinya menjadi lebih baik daripada sebelum dia bertaubat. Dia punya lebih kekuatan untuk dia melakukan ibadah dia kepada Allah SWT, dan kualiti ibadah dia semakin meningkat. Seandainya dia selalu lewat melakukan solat, setelah dia bertaubat, Allah kurniakan dia kemampuan untuk menyegerakan solat. Sekiranya sebelum ni dia tidak membaca Al-Quran, ataupun kurang sangat dia membaca Al-Quran, tapi setelah dia bertaubat, Allah kurniakan dia kekuatan yang membolehkan dia menekuni Al-Quran. Dia suka baca, dia suka dengar, dia suka mengetahui lebih mendalam ayat-ayat Al-Quran. Dia juga, Allah lembutkan hati dia setelah dia bertaubat,
dia mampu untuk bersedekah dan menginfakkan sedikit daripada kurniaan Allah itu kepada dirinya. Jadi ada nampak tanda-tanda peningkatan diri dia tu dan semakin kedekatan diri dia tu kepada Allah SWT. Jadi itu untuk episod ke-18 ni, insya-Allah kita akan sambung. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.